Assalamualaikum semua. Cikgu teruskan dengan bab 11 iaitu transformasi isometri. Okey, pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 208. Okey, cikgu akan teruskan dengan subtopik 11.1 transformasi iaitu transformasi dalam bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek. Okey, apa itu transformasi? Okey, transformasi melibatkan pemindahan titik pada suatu satah. Sebelum berlakunya transformasi, okey, bentuk asal itu kita panggil dia sebagai objek. Okey, selepas berlakunya transformasi, kita panggil dia sebagai image. Okey, transformasi merupakan padanan suatu titik pada suatu satah. Okey, padanan suatu titik pada suatu satah. Apabila objek bergerak dalam suatu transformasi, setiap titik objek itu mengikut corak pergerakan yang sama. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi satu contoh dekat sini. Okey, ini adalah contoh-contoh transformasi yang cikgu akan kupas pada subtopik seterusnya. Jadi, yang kita pelajari pada tingkatan 2 ada 3 sahaja. Translasi, pantulan dan putaran. Jadi, cikgu akan fokuskan pada translasi. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai objek. Dalam translasi, dia akan mengalami pergerakan. Pergerakan 2 kali ke kanan untuk setiap titik. Untuk setiap titik, dia akan mengalami pergerakan 2 kali ke kanan, 1 kali ke atas. Okey, jadi yang ini pun sama. Okey, tanpa mengubah bentuk. Dia hanya bergerak sahaja tanpa mengubah bentuk, saiz. Bentuk dan saiz. Okey, jadi yang setelah digerakkan ke kanan 2 kali, ke atas 1 kali, ini kita panggil dia sebagai image. Setelah mengalami transformasi, kita panggil dia image. Okey, tambahan lagi tentang transformasi. Transformasi merupakan satu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, bentuknya tak berubah. Jadi kalau dalam transformasi, okey, bentuknya akan samalah. Kalau kat sini kita diberi trapezium dan bila dia mengalami pergerakan 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, okey, bentuknya tetap sama. Okey, jadi yang ini kita panggil dia sebagai objek sebelum mengalami transformasi objek. Selepas mengalami transformasi, kita panggil dia sebagai image. Okey, pelajar, kita pergi kepada contoh 1 pada muka surat 209. Okey, antara yang berikut, yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey, soalan A, kita tengok gambar rajah yang pertama, itu adalah satu transformasi kerana rupa dia tidak berubah. Okey. Yang kedua, adakah dia transformasi? Ya, kerana rupanya tidak berubah, hanya berubah kedudukan. Okey, kita hanya membincangkan tentang bentuk tadi kan, bentuk dan saiz. Okey, jadi dia tak berubah. Okey, C, adakah dia transformasi? Okey, yang ini adalah bukan kerana dah rupa bentuknya dah tak sama. Okey, yang D, ini adalah bukan. Ini bukan kerana rupa bentuk pun dah berubah daripada segi 4 jadi trapezium. Okey, kita tengok pada contoh 2. Contoh 2 ni boleh tengok dalam buku teks muka surat 210. Okey, atas. Rajah di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek. A, B, C, D, E, F ini adalah objek. So, saya labelkan. Manakala P, Q, R, S, T, U adalah image. Nyatakan image bagi soalan A, titik C. Okey, titik bagi C, di manakah kedudukan image-nya? Okey, jadi C, kalau kita tengok pada gambar rajah. Okey, gambar rajah ini gambar rajah yang sama tapi cuma dalam keadaan yang terbalik. Jadi di mana kedudukan C? Kalau kita tengok dalam gambar rajah image, C berada pada T. Jadi image bagi C ialah T kerana bentuk yang sama tetapi kedudukan sahaja yang
berlainan. Okey, B, garisan AB. Kat mana garisan AB? Garisan AB adalah dekat atas. Okey, jadi dekat sini garisan AB tu sepatutnya image-nya berada pada SR ataupun RS. Kerana image itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Okey, soalan C, dia nak sudut BCD. Di mana sudut BCD kita? Dekat sini. Dekat huruf C tadi. Okey, jadi sudut itu kalau dalam image dia berada pada STU kat sini. STU.